Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook. Selamat malam. Okey, dah lama saya tak live pada waktu malam. Okey, malam ni saya ada kelapangan sikit. Okey, jadi saya boleh live bersama dengan anda. Okey, so siapa-siapa yang ada kelapangan boleh join sesi live pada malam ni. Okay, right. Malam ni malam santai saja. Kita nak live sambil borak-borak. Macam biasa berkaitan dengan saham. Okay, sebab dalam minggu ni saya rasa saya live sekali je hari tu. Okay, sebab minggu ni saya sibuk sikit dengan urusan family. Okay, jadi saya tak sempat nak live tengah hari. Okay, jadi malam ni saya ada kelapangan dan saya boleh live bersama dengan anda semua. Okay, right. So kalau anda sedang menonton dan anda boleh dengar suara saya dengan jelas, okay, anda boleh respon dulu dekat ruangan chat. Komen jelas kalau anda dengar suara saya dengan jelas. Okay, saya nampak Muhammad Faizal Mustafa, Raziah Ismail, Abdul Manap, okay, Juhairi, Said, Zawir Awet, Rizwan Yazi, Hafiz Karim, Kamal Tan, jelas. Jas Baharum, Assalamualaikum, jelas. Fazilah Omar, jelas. Okey, terbaik. Okey, kalau anda sedang menonton, anda boleh klik like dan juga klik button love. Okey, dan bantu saya untuk klik button share. Okey, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada malam ni, okey? Selalu kalau saya live, saya notice saya cakap agak laju. Okey, so malam ni saya nak cuba cakap perlahan sedikit, okay, supaya kita boleh santai sedikit lah, okay. Mungkin sebelum ni saya live saya ada benda yang saya nak sampaikan, jadi saya akan bercakap laju sedikit, okay. So mungkin ada yang pening kalau saya cakap laju, okay. So hari ni kita santai-santai sahajalah, okay. So kalau sedang menonton, anda boleh say hi dekat ruangan komen. Kita baru je live. Okay, dan saya ni live sambil-sambil saya tengah main game. Okay, saya tengah main PS4. Okay, so malam ni saya nak spend time lebih kurang 15 minit ke setengah jam untuk main game. Okay, sambil-sambil tu, sambil main game, sambil tu live dengan anda semualah. Okay, alright. So hari ni 1 Disember 2022. Okay, hari ni kita dah masuk ke bulan terakhir, okay, untuk tahun 2022. Okay, so cepat masa berlalu. Okay, nanti seminggu habis, then 2022 akan berlalu lah, betul tak? Okay, so that's why dalam sesi live saya ataupun kelas saham yang saya anjurkan, okay, saya selalu cakap tentang masa. Masa adalah sesuatu yang kita kalau dah terlepas, kita tak akan dapat balik. Okay, dan that's why kita kena gunakan masa yang ada ni dengan buat perkara-perkara yang bermanfaat, okay, yang memberi impact kepada kita pada masa akan datang lah. Okay, so apa benda yang bermanfaat? Contohnya dapatkan ilmu, belajar. Okay, dan kita gunakan ilmu yang kita belajar tersebut untuk hasilkan result yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Okay? Alright, so Muhammad Faizal Mustafa, Assalamualaikum Tuan Nizam. Okay, saya sambil live ni, saya akan baca komen-komen anda dekat iPad ni. Okay, so kalau anda komen, anda boleh tulis kat komen dan saya akan baca. Okay, alright. Fariza Abdul Rahim, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so macam biasa kalau kita live, kita nak borak-borak tentang saham. Okay, dan malam ni topik kita adalah, okay, macam mana kita nak pilih counter saham yang nak bergerak naik. Okay, so saya nak tanya, berapa ramai daripada anda yang nak tahu tentang macam mana cara nak pilih counter saham yang nak bergerak naik? Ramai ke nak tahu? Okay, kalau tak ramai, kita tak payah ceritalah caranya. Tapi kalau ramai nak tahu, okay, boleh saya kongsikan sedikit sebanyak, okay, tentang pengalaman saya dalam saham. Okay, kalau saya selalu cerita
Saya terlibat dalam saham ni pada tahun 2014. Okay, sekarang dah tahun 2022, dah lebih kurang 8 tahun saya terlibat dalam pasaran saham. Okay, dan dalam pasaran saham ni saya melabur dan trade saham secara aktif. Okay, di mana ada je sentiasa saya akan beli dan jual saham. Okay, dan dari 8 tahun pengalaman tu, dia membina banyak pengalaman yang saya kutip daripada aktiviti trade saham saya lah. Okay, jadi dalam kelas-kelas saham saya banyak berkongsikan tentang macam mana cara untuk kita buat saham ni dan kita berjaya jana pendapatan melalui saham. Okay, so kalau anda nak tahu, then komen, nak tahu dekat ruangan komen. So malam ni saya nak share dengan anda macam mana cara saya pilih kaunter saham yang berpotensi. Okay, okay, right. Macam tak ada orang lah, cuba komen sikit. Kalau tak ada orang komen, saya main game je lah. Okay, sambil-sambil ni saya kat depan saya ni ada game bola. Saya tengah main game England versus France. Okay, sempena World Cup. Cerita pasal World Cup kan, saya tak tengok bola tahun ni. Saya biasa tengok bola masa dah dekat quarter final, okay, masa separuh akhir, masa final, baru saya tengok bola lah. Okay, waktu-waktu apa ni, level kumpulan ni saya tak tengok lagi lah. Okay, saya tengok bila dah nak dekat-dekat akhir tu, yang nak menentukan juara tu, baru saya tengok. Okay, alright. Okey, Muhammad Faizal Mustafa, saya nak tahu dan belajar tuan. Okey, Fazilah Omar nak tahu. Fariza Abdul Rahim nak tahu tuan. Okey, Just Bahrom nak tahu. Okey, alright. So kalau nak tahu, klik button like, klik button love, okey, dan klik button share. Nur Mahiran Latif, ni salah seorang student saya juga ni. Okey, right. So macam mana caranya kita nak pilih kaunter saham yang nak bergerak naik? Okey, saya ada satu cara yang saya selalu ajarkan kepada student saya. Okay, berbuih mulut saya mengajar tentang cara macam mana kita nak pilih kaunter saham yang nak bergerak naik. Okay, so kalau student saya betul-betul belajar, betul-betul ikut apa yang saya ajarkan, insya-Allah mereka akan nampak kaunter-kaunter saham yang dikaji akan start bergerak naik lah. Okay, so macam mana caranya? Okay, kejap lagi saya akan share dengan anda semua. Okay, tapi macam tak ramai lah yang nak belajar. Berapa orang je yang live? Kalau ramai, baru best sikit kan, kita nak borak-borak saham kan? Okay, alright. Siapa lagi? Nur Mahiran Latif nak tahu TNM. Okay, Abdul Syukur Haji Dawan, Afini Rozana, Oscar Victor is watching. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang klik button like, klik button love. Okay, alright. So, saya nak cerita dengan anda tentang macam mana cara nak pilih kaunter saham yang nak bergerak naik. Okay. So, jawapan saya bila orang tanya macam mana kita nak pilih kaunter saham ni, sebenarnya dia very simple. Okay. Kalau kita faham satu konsep, iaitu kita kena beli saham yang di permulaan uptrend. Okay. So, kita nak beli saham yang baru sahaja nak memulakan pergerakan naik. Okay, so kalau kita boleh detect permulaan uptrend, okay, maka kita akan dapat membeli saham tersebut ketika dia baru sahaja memulakan pergerakan naik ke atas. Okay, dan peluang kita untuk buat profit daripada saham tersebut adalah lebih tinggi sebab entry kita betul ketika harga tu baru nak start nak naik. Okay. Tapi masalahnya, isu yang dihadapi oleh ramai orang dekat luar sana, kenapa mereka tak boleh nak buat trade saham dengan baik adalah mereka, nombor satu, mereka tak tahu tentang permulaan uptrend, konsep permulaan uptrend. Okay, ramai orang tak tahu tentang kalau nak beli saham ni, kita kena beli saham yang baru nak start nak naik. Okay, sebenarnya ramai orang tak tahu. Okay, sebab ramai orang belajar saham dekat luar sana adalah mereka belajar macam mana nak kejar saham-saham yang momentum, saham-saham yang high volume, saham-saham yang untuk intraday, short term BTST. Jadi bila mereka belajar cara-cara macam tu, mereka tak akan faham tentang bagaimana nak beli saham yang baru nak memulakan pergerakan naik. Okay, so that's why
Okay, bila kita nak belajar saham ni, make sure kita belajar konsep yang betul tentang saham. Okay, di mana kita nak beli saham yang baru nak start nak naik. Okay, dan kita kena sabarlah tunggu saham tersebut dia bergerak naik. Okay, dan saham ni memang akan mengambil masa. Okay, dia bukanlah saham tu kita beli dia terus naik. Okay, saham ni boleh turun naik. Okay, dan ada banyak sebab yang boleh menyebabkan harga saham turun dan naik. Okay, contohnya sentimen semasa. Okay, pasaran saham boleh naik dan turun because of sentiment. Okay, because of demand. Okay, because of news dalam syarikat tersebut. Okay, semua ni boleh memberi impact ataupun kesan kepada sesuatu saham dalam bursa Malaysia. Okay, so jadi first kali kita kena faham, okay, kalau kita nak belajar saham ni, kita kena faham konsep dia. Permulaan uptrend tu kita kena buang mindset intraday, kita kena buang mindset short term, okay, BTST, rempit, semua ni benda yang dia tak boleh bergabung bersama. Kalau anda belajar tentang trend tapi anda ada mindset intraday, ada mindset short term, anda tak akan dapat faham right entry, okay, dalam saham ni. Okay, so that's why sangat penting untuk kita faham untuk buat saham ni dengan cara yang betul lah dari awal lah. Okay, so kadang-kadang saya tengok kebanyakan orang yang belajar saham, okay, mereka ni bukan tak ada ilmu, okay, sebab ilmu ni ada di mana-mana. Okay, mereka boleh dapatkan ilmu, attend kelas, tengok dekat Google, YouTube, belajar dengan orang. Ilmu ni memang ada di mana-mana. Tetapi ramai orang masalah dia bukan tak ada ilmu, tetapi mindset dia salah terhadap saham. Mindset. Okay, bila mindset tu salah menyebabkan dia gagal untuk melakukan saham ni dengan cara yang betul lah. Okay, alright. Cuba komen sikit apa pendapat anda. Okay. Alright, Nazma Yusof, Alhamdulillah dah belajar dengan TNM. Cara cari saham di permulaan uptrend dalam program Train the Trader. Okay, Puan Nazma Yusof, salah seorang student saya dalam program Train the Traders. Okay, so dalam program Train the Traders, kita ajar macam mana nak cari permulaan uptrend. Macam mana kita nak tengok counter saham yang nak bergerak naik. Okay, dan kita dapat beli saham tersebut sebelum dia naik. Okay, so ada caranya, ada tekniknya. Okay, so teknik yang saya gunakan ini adalah teknik yang saya belajar sejak awal saya terlibat dalam saham pada tahun 2014. Okay, saya belajar teknik ni daripada mentor saham saya, iaitu Zam Saham. Okay, dan bila saya belajar ni, saya nampak jalan dia, okay, dalam saham. Macam mana kita nak buat duit dalam saham. Okay, so sekarang ni saya dah share dengan anda, kita kena beli saham yang di permulaan uptrend. Okay, then next step apa yang anda kena buat adalah anda kena faham dulu permulaan uptrend tu apa. Apa yang dimaksudkan tentang permulaan uptrend. Okay, so ramai orang dia tak nampak apa tu permulaan uptrend. Macam mana kita nak tahu sesuatu counter saham tu berada dalam permulaan uptrend ataupun tidak. Okay, so kalau tanya saya macam mana nak tahu permulaan uptrend ataupun tidak, kita gunakan indikator. Okay, so indikator ni adalah alat yang ada pada chart yang kita boleh gunakan untuk membantu kita mencari setup permulaan uptrend tersebut. Okay, so indikator yang kita boleh gunakan seperti moving average, Bollinger Bands, MACD. Okay, so ini adalah indikator trend, okay, yang kita boleh gunakan untuk mencari permulaan uptrend. Okay, so bila kita cakap tentang permulaan uptrend, then ada yang cakap, okay, sebab masalah ramai orang kan, dia belajar saham, dia belajar dengan ramai orang, dia belajar dengan ramai guru ni. Okay, guru pula ajar lain-lain. Okay, ada guru yang ajar tentang permulaan uptrend. Okay, ada guru yang ajar tentang intraday. Ada yang guru ajar pakai time frame kecil. Okay, macam 1 hour, okay, 30 minit, 15 minit, 5 minit. Okay, jadi bila kita cakap kita nak buat kajian saham ni, kita pakai indikator. Nanti ada orang cakap pakai indikator ni dia lagging. Okay, indikator ni dia lambat. Okay, sebenarnya anda kena faham indikator tugas dia bukan untuk mencari entry sebenarnya. Okay, indikator digunakan untuk mencari trend.
Sebab tu kena gunakan indikator ni dengan cara yang betul. Okay, kalau sibuk gunakan indikator moving average contohnya untuk mencari entry, anda tak akan jumpa entry tersebut. Anda akan struggle nak cari entry sebab indikator moving average dia bukan indikator entry, dia adalah indikator trend. Okay, dan guna dia adalah untuk mencari trend, permulaan uptrend. Okay, so the idea adalah kita kena betulkan mencari setup permulaan uptrend tu kena betul dulu, dan lepas tu baru kita cari entry. Okay, dia ada step by step dia macam mana kita nak buat benda ni lah. Okay, dan sebab tu ramai orang bila cakap indikator and then dia cakap indikator is lagging dan sebagainya, kita faham dia punya mindset dia tu adalah mindset intraday short term. Okay, dan dia tidak boleh nampak apa yang cara yang kita nak tunjukkan ni lah. Okay, so that's why sangat penting bila nak belajar ni anda kena faham dulu apa yang anda nak belajar. Okay, jangan belajar for the sake of nak belajar sahaja. Anda kena faham ni belajar ni untuk apa. Okay, apa yang anda nak cari, apa yang expectation yang anda boleh dapatkan daripada belajar saham ni lah. Okay, so that's why sebab tu juga bila belajar saham ni kan, kita kena attend dulu sesi introduction, sesi pengenalan, sesi newbie ni kan. Sebab kita nak tahu dulu guru saham tu dia ajar tentang apa yang dia nak ajar sebenarnya, apa dia punya approach, cara dia. Okay, sebab kalau kita tak faham cara dia dan expectation kita berbeza, bila kita masuk kelas saham yang advance, kita tak dapat apa yang kita nak, dan dia akan menyebabkan confusion, dia akan menyebabkan salah faham. Okay, so ini juga banyak berlaku dalam kelas-kelas saham. Okay, di mana expectation tu tak sama. Okay, sebab itulah anda kena faham dulu tentang apa yang dibelajar dalam kelas saham tersebut. Ada juga yang saya tengok kan, kelas saham tu dia adalah tentang value investing ataupun fundamental analysis. Okay, jadi kelas dia banyak cerita pasal financial data, tentang quarter report, tentang intrinsic value, macam mana kita nak kira kan. Okay, so dia sesuai untuk orang yang nak jadi hardcore investor kan, yang betul-betul kaji sesuatu syarikat tu, dia punya perniagaan, okay, prestasi perniagaan syarikat. Okay, dia tak sesuai untuk trader. Okay, jadi bila kelas tu dia tidak memfokuskan kepada technical analysis, dia fokus kepada fundamental. Lepas tu yang datang masuk kelas tu pula nak jadi trader. Belajar fundamental tapi nak jadi trader. Itu yang jadi masalah tu. So anda tidak akan mendapat apa yang anda mahukan dalam kelas tu. Okay, bukan kata kelas tu bagus ke tak bagus. Kelas tu mungkin bagus, tetapi apa yang anda perlukan tak ada dekat dalam kelas tersebut. Okay, so that's why anda kena faham dulu kelas tu objektifnya apa. Okay, so sebagai contoh program saya Train the Traders, okay, yang saya anjurkan, yang tadi Puan Nazmah cakap, Train the Traders ni adalah program yang saya fokuskan kepada mereka yang nak jadi trader saham. Okay, dan anda kena faham dulu trader saham tu apa. Okay, trader saham tu adalah mereka yang beli saham dan buat profit secara capital gain. Maksudnya dia beli saham, harga saham tu naik, dia jual. So kenaikan harga saham tu adalah profit dia. Okay, capital gain kita sebut. Tetapi capital gain, kenaikan tersebut tidak semestinya dalam short term. Okay, dia boleh ambil masa, mungkin 1 hari, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Dia boleh jadi panjang. Dia tak semestinya tak semestinya dalam masa yang singkat. Okay, so masalahnya ramai orang dia fikir trader dia mesti short term, dia mesti BTST, mesti intraday. Sebenarnya tak. Okay, trader hanyalah istilah yang kita sebut sebagai orang yang buat profit secara capital gain. Okay, so kalau dia beli saham dan harga saham tersebut naik dalam masa hari yang sama dan dia jual, maksudnya dia sedang buat intraday lah. Okay, tetapi bukan semestinya dia nak buat intraday. Dia bukan beli saham tu dengan mindset intraday. Dia beli saham dengan right entry, tapi rezeki dia, saham yang dia beli tu naik cepat. Dalam hari yang sama dah naik 10%. So, boleh je nak jual dalam hari yang sama. Tetapi masa kita beli tu, kita tidaklah menjangkakan ataupun mensasarkan saham tersebut akan naik dalam hari yang sama. So, ini konsep yang saya bawakan dalam Train the Traders.
Okay, di mana saya share dengan para peserta tentang mindset yang betul sebagai seorang trader saham. Okay, dan bila kita betulkan mindset ni, barulah kita boleh melabur dan trade saham dengan tenang di bursa Malaysia ni. Okay, dan kita tidak trade saham dalam keadaan kerisauan. Okay, so risau ni kebanyakan adalah dari segi mindset ataupun cara fikir kita terhadap saham. Okay, so sebab tu dalam Train the Traders, along the way dalam saya explain tentang cara buat kajian saham, macam mana kita pilih counter saham, macam mana kita bertindak. Okay, saya ajarkan tentang mindset. Okay, saya tunjukkan, saya cerita tentang mindset, apa yang betul, kenapa kena ubah mindset, kenapa ramai orang struggling dalam saham ni bukan sebab tak ada ilmu, tetapi sebab mindset yang salah. Okay, tentang saham. Okay, jadi bila peserta datang dan mereka belajar tentang mindset yang betul, maka mereka juga boleh lakukan pelaburan saham dan trade saham ni dengan baiklah. Okay, so saya ada ramai student yang attend Train the Traders. Okay, contact saya dan team, okay, beritahu yang mereka mula dapat hasilkan profit dalam saham selepas mereka hadiri Train the Traders. Okay, jadi saya pun tumpang gembira dan bersyukur, okay, kerana student-student yang hadir mula dapat buat profit. Okay, dan insya-Allah ada banyak peluang dalam pasaran saham. Okay, sebenarnya banyak sangat peluang yang kita boleh rembat dalam pasaran saham kalau kita buat kajian saham. Bayangkan kalau anda ada ilmu kajian saham dan anda boleh buat screening counter dan anda boleh berada dalam counter-counter saham yang baru nak start, nak naik. Okay, jadi anda boleh beli apa je counter sebenarnya, tak kisah counter apa, bukan semestinya counter yang viral. Okay, so anda kena faham, ramai orang dia fikir kena beli counter yang ramai orang sebut, yang ramai orang cakap, okay, yang top volume kononnya. Okay, so dalam situasi semasa sekarang ni kita melihat ada je counter-counter yang viral sebelum PRU, okay, dan selepas PRU. Okay, saham yang disebut-sebut oleh ramai orang, okay, jatuh katanya saham ni ada kaitan dengan Perdana Menteri lah, so on and so forth. Okay, tetapi akhirnya jatuh menjunam. Okay, jadi kalau kita beli saham just because of cakap-cakap orang sahaja dan kita tak tahu nak bertindak, okay, akhirnya kita akan terperangkap dalam counter saham yang bergerak turun dan kita tak tahu nak bertindak macam mana. Okay, so ramai je orang yang beli saham dan mengalami kerugian sampai 30%, 40%. Dan masalahnya mereka tak tahu apa sebab mereka mengalami kerugian. Okay, dan mereka masih lagi hold saham tersebut dan mengharapkan saham tersebut naik. Okay, tetapi dari segi technical analysis tidak ada signal. Okay, kenapa saham tersebut kita perlu stay ataupun tunggulah. Okay, jadi ramai je orang trade saham macam tu, dia tak tahu apa potensi, dia just sekadar mengharap saham tersebut akan naik. Okay, jadi terpulanglah masing-masing punya cara kan. Tetapi basically sebenarnya ada cara untuk kita buat profit ni dengan cara yang betul. Sekiranya setiap kali kita beli saham tu kita berada di permulaan uptrend, okay, dan kita mengikut uptrend tu ke atas. Okay, so berapa ramai daripada anda yang faham apa yang saya explain ni, yang saya cakap ni? Sebab saya cakap ni sambil main game sambil main game sambil cakap-cakap sebab malam ni kita nak santai-santai sahaja. Okay, so saya tak nak terlalu heavy sangat. Okay, tak nak terlalu macam educational sangat. Okay, kita just santai-santai. Okay, so malam ni kita sambil main game, okay, sambil borak-borak live. Boleh Okay, right. Terima kasih kepada anda yang baru join. Okay, kepada anda yang baru join, saya dah live lebih kurang dah 24 minit dah saya live berceloteh. So saya cerita tentang bagaimana nak pilih counter saham yang nak bergerak naik. Okay, dan itu adalah tagline kita untuk program Train the Traders. Okay, dan kepada anda yang bertanya bila lagi Tuan Nizam nak buat Train the Traders, Train the Traders kita plan lama lagi. Kita akan buat, kalau nak buat pun bulan Mac 2023. Okay, sebab akhir tahun ni saya tak berkelapangan. Okay, seperti yang anda semua tahu, alhamdulillah wife saya baru sahaja bersalin 2 hari yang lepas. Okay, saya baru dapat alhamdulillah rezeki dapat baby boy.
Okay, jadi sebab baby kecil lagi and then wife masih berpantang, jadi saya tak boleh nak travel keluar Johor Bahru. Okay, jadi that's why saya tidak ada perancangan untuk buat program live event Train the Traders untuk akhir tahun ni lah. Okay, jadi insyaAllah, okay, kalau saya buat pun, saya akan buat Train the Traders ni pada tahun depan 2023. Saya plan pada bulan Mac. Okay, tapi kita nak buat grand lah. Kita tak nak buat cikai-cikai biasa-biasa je. Kita nak buat program yang yang betul-betul proper. Okay, dan saya plan mungkin kita buat kat KL ataupun dekat Shah Alam lah. Okay, so insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral, okay, sebelum bulan puasa, okay, kita akan ada satu program Train the Traders. Okay, dan Train the Traders ni kita tak nak ramai. Okay, maksimum mungkin 100 orang. Yang terbaik kalau sekadar 50 orang lah. Sebab hari tu kita buat kat Johor Bahru pun 53 orang datang. Itu pun ramai lah. Saya rasa okey je kalau peserta semua boleh follow kan. Tetapi kalau kita dapat peserta yang lebih sedikit, lebih kurang okay, jadi kita punya sesi tu akan lebih fokus. Okay, peserta pun boleh ada ruang untuk bertanya soalan kepada saya dengan lebih lebih mudah lah. Kalau ramai-ramai ni kan susah pula kan. Jadi that's why kita nak buat Train the Traders ni lebih eksklusif, okay, lebih proper, dan kita akan buat dekat KL lah, Central dekat KL. Okay, jadi kepada anda yang berminat nak join Train the Traders, kita sekarang dah open dah waiting list. Okay, so siapa-siapa yang nak join Train the Traders live event kita, satu hari ya, sesi tu satu hari daripada pukul 9 pagi sampai pukul 3.30 petang. Okay, dan dalam sesi tu saya ajar macam mana kita nak cari setup permulaan uptrend. Okay, macam mana nak buat trading plan, macam mana nak buat nak buat counter screening. Okay, semuanya saya ajar secara hands on. Okay, so hands on bermaksud peserta akan bawa laptop, okay, dan saya akan terus train, okay, secara live. Okay, dan kita akan buat kajian sama-sama. Okay, dan saya tunjukkan macam mana nak cari setup permulaan uptrend. Okay, so bayangkan peserta datang dalam program Train the Traders, mereka ni zero, tak tahu apa tentang kajian saham. Okay, jadi objektif kita bila balik sahaja daripada Train the Traders, setiap peserta ni mesti tahu macam mana cara nak buat kajian saham. Okay, tahu macam mana nak gunakan platform kajian saham KLSE Screener. Okay, tahu macam mana nak buat fundamental analysis. Okay, tahu macam mana nak buat technical analysis, tahu nak buat trading plan, dan tahu macam mana nak buat counter screening. Okay, so maksudnya bila balik je, okay, insyaAllah boleh buat kajian saham sendiri. Okay, so kalau tak reti buat kajian saham sendiri tu, maksudnya masa dalam kelas tu dia tidur lah kot. Dia tidur ataupun dia tak berikan tumpuan sepenuhnya. Sebab kita hands on. Saya tunjuk, saya terus buat. Tunjuk, terus buat. Okay, jadi that's why Train the Traders ni very interesting lah session. Okay, bayangkan satu hari saya tak ambil masa panjang, sebab saya tahu semua orang sibuk, susah nak luangkan masa berhari-hari sampai 3 hari kelas. Okay, bayangkan kalau kelas satu hari je, pagi sampai petang dah boleh cover semua. Okay, dan balik tu dah tahu dah apa nak kena buat. Okay, itulah program Train the Traders. Okay, so InsyaAllah siapa-siapa yang berminat, okay, anda boleh register untuk waiting list. Okay, Train the Traders kita akan buat pada bulan Mac. Okay, ini perancangan lah bulan Mac di KL. Kita akan buat di area Central, okay, di KL ataupun Shah Alam. Kita akan buat di hotel yang mewah jugalah. Okay, kita tak nak buat hotel biasa-biasa. Kita nak make sure perancangan perjalanan program tersebut akan berjalan dengan lancar. Okay? Alright, saya nak baca komen sikit. Okay, Nazmah Yusof, bagi mereka yang nak join kelas saham sangat-sangat berbaloi, join Train the Traders. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kepada anda yang komen, congrats. Okay, Nur Mahiran nak join tuan. Okay, insyaAllah nanti kita akan umumkan. Siapa yang berminat untuk Train the Traders, anda komen berminat. Okay, nanti kita akan berikan anda link untuk anda register dalam waiting list. Nanti bila kita dah confirm, kita open for registration, okay, anda boleh daftar dulu.
Okay, dan anda boleh secure your seat lah. Okay, cuma train the traders memang dia bukan program yang murah lah, sebab live event, kita akan buat live event. Jadi cost untuk buat live event ni memang tinggi. Okay, jadi dia bukan murah lah. Okay, dia memang mahal. Okay, so saya beritahu awal, program Train the Traders live event memang harga dia mahal beribu-ribu ringgit. Okay, so RM3,000 ke atas punya harga lah. Okay, so terus terang cakap, sebab memang kos untuk penganjuran program memang tinggi lah. Okay, jadi tapi tak apa, sebab anda belajar cara buat duit, okay, dalam saham. Okay, dan lepas anda belajar, kalau anda gunakan ilmu yang anda belajar, insya-Allah anda akan dapat boleh menjana pendapatan lebih banyak lagi berkali-kali sampai bila-bila. Okay, selagi pasaran saham Bursa Malaysia ni dibuka, selagi tu kita boleh masuk membeli. Okay, dan ilmu yang kita dapat ni kita boleh wariskan kepada anak-anak kita, kita boleh ajar kepada anak-anak kita lah. Okay, so that's why investment, dia salah satu investment, okay, untuk anda dapatkan ilmu ni. Dan insya-Allah apa yang saya ajar ni adalah sesuatu yang terbukti berkesan. Okay, dan saya just nak share dengan anda. Okay, so ini adalah posting saya yang terbaru di Facebook Nizam Malik page. Okay, so kalau anda boleh tengok dekat sini, so ni adalah trade saham saya yang latest. Okay, so hari ni 1 Disember 2022. Okay, so saya saham yang saya beli, counter ni counter induk. Okay, counter ni counter bukan counter warrant. Okay, dan alhamdulillah counter ni saya beli dengan modal RM25,681.70. Dan saham ni dia naik, okay, sebanyak 11.73%. 11.73%. Boleh nampak tak? Okay, dia naik sebanyak 11.73%. Okay, dan profit dia sebanyak RM3,011.80. Okay, dan market value menjadi RM28,693.50. Okay, so ini adalah trade saham latest yang saya buat. Okay, dan ada lagi counter-counter saham lain yang saya trade juga. Ada yang saya dah secure profit juga. Adalah profit RM800, adalah profit sikit-sikit. Okay, so ini adalah perkara yang saya buat dalam aktiviti trade saham. Okay, jadi of course, okay, macam mana kita nak buat profit yang banyak sampai 4 angka, 3-4 angka kan? Yang kemudian apa yang akan terjadi kepada anda adalah macam mana nak yakin untuk beli saham dengan modal yang besar, RM25,000, okay, RM30,000, RM40,000, RM50,000. Okay, macam mana nak sampai ke level trade saham dengan modal 5 angka. Okay, so semua ni adalah perkara yang kita kena apa orang kata, bina ke pengalaman, kemahiran dan juga pengalaman kita dalam saham. Okay, dan jangan buat trade dengan modal yang besar kalau anda tak tahu apa yang anda buat. Okay, sebab itulah saham ni bagi saya percaya kepada konsep start small grow big. Bagi anda yang baru belajar, okay, pakai modal kecil dulu tak apa. Okay, kalau boleh buat RM200-300 tu pun dah okey dah. Okay, tetapi dalam masa yang sama kita nak membina pengalaman, kefahaman dan keyakinan kita dalam saham. Okay, sebab dalam saham ni bila kita yakin barulah kita boleh beli saham dengan modal yang besar macam ni. Okay, RM25,000, RM28,000, RM3,000, 11.73%. Okay, so kalau anda tanya saya macam mana kita nak buat profit dengan banyak, dengan trade pakai modal yang lebih besar, kita kena bina keyakinan kita. Okay, so keyakinan tu dia tak datang dalam satu hari. Kita kena buat trade banyak kali. Okay, kita kena trade dan kita kena melalui gelora pasaran saham. Ada masa pasaran saham bullish, ada waktu pasaran saham bearish, dan nanti kita akan faham, okay, macam mana nak trade saham dengan lebih baik lagi. So that's why, sebab tu saya katakan saya ni dah melatih ramai orang dalam saham. Beribu-ribu orang dah saya latih untuk terlibat dalam saham. Dan ramai student saya berjaya buat profit dalam saham. Okay, dan ramai juga yang tak berjaya buat profit dalam saham, yang gagal untuk buat profit dalam saham. Ada ramai. Okay, dan saya tengok ramai juga yang ketika mereka buat profit dalam saham,
Okay, mereka terlalu seronok, terlalu excited, sehingga kan apabila waktu pasaran saham bearish, okay, ketika pasaran saham dia melibas para traders, okay, dia mengalami kerugian dan menyebabkan dia down, teruk. Okay, itu yang terjadi dalam pasaran saham ni, dia melibatkan emosi. Buat profit sebenarnya tak susah, tetapi untuk kita mengekalkan konsistensi kita dalam pasaran saham tu adalah cabarannya. Okay, sebab pasaran saham ni dia akan memainkan emosi kita. Okay, sebab itulah based on pengalaman saya dah 8 tahun terlibat dalam saham secara aktif, saya nampak macam mana caranya kita nak konsisten dalam saham ni dengan kita membetulkan mindset kita. Okay, so mindset ni lah rahsia sebenar macam mana nak berjaya dalam saham. Okay, macam mana kita nak buat profit dalam saham, macam mana kita nak pakai modal yang besar, macam mana kita nak buat profit lagi banyak. Semua ni banyak bergantung kepada mindset. Saham tetap macam tu. Saham akan naik, saham akan turun. Saham ada masa dia slow down, ada masa dia rancak. Okay, saham tetap akan macam tu. Dia tak ada benda yang pelik tentang saham. Saham memang macam tu. Yang peliknya adalah orang yang dia tak faham saham dan dia nak buat saham. Okay, dan dia nak bercakap tentang saham. That's the problem. Okay, so sebab itulah saya rasa saya masih lagi ada role untuk bercakap tentang saham. Okay, sebab terlalu ramai lagi orang yang tak tahu nak buat saham ni dengan betul. Okay, sebab itulah saya kena still bercakap. Okay, kalau saya tak buat live, okay, nanti ramai orang akan buat saham dengan cara yang salah. Manda, ada air Vitagen lagi tak? Ada? Satu? Nak? Tak ada, habis. Ambilkan air untuk ayah, air sejuk boleh? Boleh. Okay, alright. Okay, so itulah dia. Okay, antara result profit yang terbarulah yang saya buat. Okay, sekadar berkongsi dengan anda sebagai sumber inspirasi, okay, sebagai satu bukti memang boleh buat duit dalam saham. Okay, tapi kena buat dengan cara yang betul lah. Okay, alright. Okay, Azman Longcik, betul rakan-rakan semua, join program TTT, banyak ilmu boleh dapat terus dari TNM. Ika Ahmad, ingatkan tak ada live sebab TNM nak cuti 7 hari sempena menyambut kelahiran baby boy. Tahniah TNM dan Dr. Ain. Okey, terima kasih. Memanglah saya ni bercuti. Okey, thank you. Okey, say hi sikit kat dia orang semua. Hai. Mulut tutup. Bismillah, minum. Baik, kena kaki, kena tripod nanti. Mana tengah buat apa? Handphone. Ya. Baby dah tidur? Ya. Mama cakap baby baru je nak tidur. Ya. Minum sekejap Cakap tak berhenti. Dapat air sedap sikit. Okay? Alhamdulillah. Thank you. Okay, baik-baik. Okay, saya ada assistant dah. Boleh ambilkan air untuk saya. Okay, alright. So, macam tu lah. Okay, apa tadi Ika Ahmad kata, ingat saya cuti 7 hari sempena menyambut kelahiran baby boy. Saya ni cuti tiap-tiap hari. Okay, saya cuti suka hati saya lah bila saya nak cuti. Okay. Tapi basically saya akan still buat live kalau saya ada masa. Sebab saya buat live ni saya tak regard sebagai kerja. Okay, saya buat live ni sebab saya berkongsi ilmu. Okay, sebab saya percaya saya kena bercakap dalam sesi Facebook live dan kongsikan dengan orang ramai tentang apa yang betul tentang saham. Sebab terlalu ramai orang buat saham dengan cara yang salah. Okay, kalau saya yang ada ilmu tentang saham, saya buat duit dalam saham, saya tahu cara yang betul untuk buat duit dalam saham, saya tahu caranya, tapi saya tak share ilmu, tak bercakap dengan orang kat luar sana, nanti berdosalah saya. Kan? Jadi itu yang guru saya ajar, guru bisnes saya ajar. Kita ada kelebihan, kita ada pengetahuan, kita ada kemahiran yang boleh bantu orang, tetapi kita duduk senyap-senyap. Okay, kita buat hal kita sendiri.
Okay, dan kita tak bantu orang kat luar sana. Okay, jadi kita tak sepatutnya. Okay, tanggungjawab ilmu dan kemahiran yang kita ada ni yang kita boleh contribute kepada orang ramai dekat luar sana, kita tak gunakan untuk kebaikan, manfaat orang ramai. Okay, jadi that's why saya buat live sebab niat saya nak berkongsi ilmu dan menyampaikan perkara yang betul tentang saham. Sebab terlalu ramai orang buat saham dengan cara yang salah, mengalami kerugian demi kerugian dan give up dalam saham. Dan sedangkan dalam masa yang sama, boleh je buat duit dalam saham. Ada banyak peluang dalam pasaran saham. Sebenarnya terlalu banyak peluang dalam pasaran saham sehingga kan kita tak mampu pun nak beli. Modal kita ni sikit je. Berbanding dengan pasaran saham yang besar dan luas sana. Jadi terlalu banyak peluang. Kita tak boleh nak rembat semua peluang pun. Kita beli pun 1, 2, 3 kaunter je. Kita bukan beli 100 kaunter. Bukan beli 200 kaunter kan. Jadi kita hanya perlukan 1, 2, 3 kaunter sahaja untuk membantu kita buat sedikit duit dan keuntungan dalam pasaran saham. Jadi macam itulah. Lebih kurang. Alright, Azman Longcik, power dan padu tuan, rezeki anak alhamdulillah. Alright. Lina Abdul Talib, congrats TNM, terima kasih. Z Tuan Bir, tahniah tuan. Saiful Aryani, tahniah TNM. Muhammad Kamal, tahniah TNM. Alright, salam TNM. Yasir Arafat, tahniah dapat baby baru. Nak tanya, betul sekarang ni masa sesuai untuk trade dan labur saham? Ada sifu saham KFV kata pasaran saham jatuh dah berakhir. Pandangan tuan. Pandangan saya? Pandangan apa? Saya tak tahulah. Pasaran saham jatuh ke, pasaran dah berakhir ke, kita tak tahu. Benda yang akan datang, kita tak tahu. Yang kita boleh buat adalah baca signal. Siapa yang datang program saya Train the Traders, saya beritahu mindset yang betul. Kita bukan meramal masa depan. Kita bukan memberi jawapan sesuatu saham tu boleh naik ke turun ke. Kita tak tahu. Tapi kita baca signal. Signal kata nak naik, kita belilah. Signal kata nak turun, kita jual lah. Signal kata sell, kita jual lah. Jadi kita tak tahu tentang masa depan. Kita tak boleh nak predict the market. Kita tak boleh tahu tentang apa yang akan berlaku nanti. So stop daripada nak tahu pasaran saham jatuh dah berakhir ke apa ke. Kita tak tahu. Tengok signal lah. Jadi anda kaji saham. Anda tengok tak indeks Bursa Malaysia? Anda kaji tak kaunter saham yang anda nak beli? Sebab jawapan akan ada di situ. So tak payah sibuk nak dengar apa orang nak cakap. Kalau anda tengok sifu dekat Facebook ada cakap pasaran saham jatuh dan bullish dan nak berakhir. Ada yang cakap pasaran saham nak naik. Ada dua pendapat. Anda nak terima pendapat yang mana? Anda nak percaya siapa? Jadi susah sebenarnya kalau kita main ikut pendapat orang ni. Dengar pendapat orang tu, percaya orang tu. So kita nak percaya orang yang lagi popular, orang yang lagi ramai followers, yang lagi banyak likes, yang ataupun yang mungkin lebih kaya. Kita nak percaya. It doesn't make sense. Sebab secara ringkasnya, tak ada siapa yang boleh predict the future. Tak ada siapa yang boleh predict the market. So, kalau dia bagi pendapat, itu pendapat dia. Suka hati dia lah nak bagi pendapat apa-apa. So, kita tak payah nak percaya ke, tak percaya ke, tak payah. Kita fokus kepada kajian saham kita. Kalau buy signal ada, kita belilah. Kalau ada sell signal, kita jual lah. So itu konsep saya. Jadi tak payah sibuk dengan pendapat-pendapat orang dekat luar sana. Benda ni berbuih mulut saya cerita dalam Train the Traders. Siapa yang attend Train the Traders, memang saya cakap banyak tentang mindset. Saya rasa sepanjang program daripada pagi sampai petang, setiap modul ni saya cakap tentang mindset. Apa mindset? Kalau kita tengok fundamental, apa mindset kita? Kalau kita tengok technical analysis, apa mindset kita? Bila kita buat trading plan, apa mindset kita? Bila kita buat counter screening, apa mindset kita? Bila mindset betul ni yang kita boleh buat saham dengan cara yang betul.
Okay, contoh counter screening. Ramai orang mindset dia salah. Dia ingat counter screening ni, dia boleh tahu counter apa nak kena beli. Jadi, disebabkan dia punya mindset macam tu, apa yang terjadi? Dia pergi beli screener berbayar. Faham tak? Dia cari siapa company yang boleh bagi screener. Ataupun screener yang power lah kan. Jadi kalau berbayar ni mesti screener ni power kan. Jadi sebabkan mindset yang salah menyebabkan mereka ni pergi beli screener. Sedangkan screener hanyalah screener. Saya cakap dalam train the trader, screener hanyalah screener. Screener ni dia tak tahu apa yang kita nak. Dia hanya boleh beritahu kita counter mengikut kriteria yang kita set sahaja. Tapi masa nak beli, kitalah yang menentukan strategi apa yang kita nak pakai, teknik apa yang kita nak pakai. Sebab tu kita kena fahamkan ilmu kajian saham. Sebab itulah counter screening saya ajar modul yang terakhir. Saya ajar dulu kajian saham. Starting macam mana nak kaji saham. Macam mana nak buat fundamental analysis. Macam mana nak buat technical analysis. Macam mana nak baca indikator. Macam mana nak baca time frame. Okay, semua ni adalah benda yang aset kita sebagai pelabur dan trader saham yang membolehkan kita membuat keputusan. Okay? Tetapi screener dia tak membantu kita untuk membuat keputusan. Dia membantu kita untuk dapatkan counter yang ada signal yang dekat dengan signal yang kita nak sahaja. At the end of the day, kita still kena buat fundamental analysis dan juga technical analysis dan decide nak beli ke tak beli ke, decide, kita kena buat keputusan. Jadi that's why dalam Train the Trader saya ajar simple teknik untuk buat screening counter. Tak payah pakai screener-screener berbayar kat luar sana. Pakai platform percuma je untuk buat screening counter. Best ke best. Okay. So, saya ajar apa yang saya buat. Okay. Dalam Train the Trader secara hands on. Kalau saya buka laptop, okay, buka platform KLIC screener, apa yang saya buat step by step, saya ajarkan kepada student. Sebab tu program Train the Traders ni memang mahal. Kalau saya buat, okay, memang anda akan nampak jalannya. Okay. In fact, dalam program seperti Premier Saham Mastery 2.0 pun saya dah tunjuk jalan dia. In fact, Premier Saham Mastery 2.0 pun advance sebenarnya apa yang saya ajar. Tapi dalam Train the Traders kita fokus kepada hands on. Okay, datang buat terus. Itulah perbezaan dan kelebihan Train the Traders. Okay. Alright, saya nak baca komen lagi. Okay, Ika Ahmad, terbaik 10M, sentiasa berkongsi ilmu tanpa mengira masa. Kira masa. Okay, ada masa rehat saya tak buat lah live lagipun saya buat live pun tak ada orang tengok. Okay, okay, saya cakap seorang-seorang je macam ni kan. Okay, alright. Z Tuan Bir, macam mana nak pilih untuk dividen? Macam mana nak pilih untuk dividen? Of course, kita cari counter yang memberikan dividen yang banyak. Okay, macam mana kita nak tengok counter tu bagi dividen yang banyak? Nombor satu, kita tengok dividend yield dia. Dividend yield dia bagi banyak ke rendah. So kita kena ada satu benchmark. Apa yang kita maksudkan sebagai banyak, apa yang kita maksudkan sebagai sikit. Dividend yield yang banyak dengan sikit, anda kena cari anda punya benchmark. Okay, kemudian anda kena buat kajian fundamental analysis. Anda kena tengok quarter report dia, tengok syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan ataupun tidak. Tengok dia punya revenue, tengok dia punya net profit. Okay, tengok syarikat tu dia buat untung tak bisnes dia. Okay, sebab kenapa ni penting untuk tengok quarter report, annual report? Sebab duit dividen datang daripada keuntungan syarikat. Kalau syarikat rugi, macam mana nak bagi dividen? Okay, so that's why kita monitor prestasi perniagaan syarikat melalui quarter report dan juga annual report, sebab dia akan menentukan syarikat ni mampu untuk bagi dividen ataupun tidak di masa akan datang. Okay, so that's why kita tengok data tu terlebih dahulu. Kemudian baru kita tengok sejarah pemberian dividen. Okay, sebelum ni syarikat ni bagi dividen konsisten ke tak? Setiap tahun dia bagi dividen berapa kali? Adakah dia bagi sekali setahun, 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 kali setahun? Okay, semua ni kita boleh baca dalam sejarah pemberian dividen. Okay, historical dividend payout. Okay, so itu adalah penting sebab kita nak cari counter yang dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan dalam masa yang sama dia memberikan dividen yang banyak dan kerap dalam setiap tahun. Jadi counter-counter macam ni yang kita nak fokuskan untuk
kita beli saham ni untuk dividen lah. Okay, so anda kena faham juga dividen ni, kena faham strategi juga. Kita beli saham dividen bukan untuk hit and run, sebab ramai orang dia nak beli sebelum X date dan dia nak jual selepas pay date. Dia strategi tu doesn't work. Okay, dia bukan buat macam tu. Saham untuk dividen ni kita beli dan kita nak simpan, kita nak jadi pemilik saham syarikat, kita nak stay selagi syarikat menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan syarikat memberikan dividen yang konsisten. Kita hanya keluar daripada syarikat tersebut kalau syarikat tersebut mula mengalami kerugian dari segi perniagaan dia. Kita tengok dalam quarter report dan annual report, dan sekiranya syarikat tu dia dah mengurang pemberian dividen dia. So anda kena faham strategi. Strategi dalam jual beli saham ni, okay? Alright, so macam itulah secara ringkasnya. Alright, results Muhammad Sairi, setuju Tian M. Saiful Aryani, saham bukan main tikam-tikam je, saham perlukan kajian FA dan TA. Betul tu. Okay, sebab tu kita kena belajar. Okay, belajar macam mana cara nak buat kajian saham. Okay, so berapa ramai daripada anda berminat ni untuk train the traders? Nak tanya sikit, siapa yang berminat untuk train the traders, komen berminat. Okay, kalau anda menonton secara live, komen berminat sekarang. Kalau anda menonton secara ulang tayang nanti, okay, anda juga boleh komen berminat. Nanti my team akan respon kepada anda, ataupun anda boleh terus PM kami dekat Facebook Nizam Malik Page untuk dapatkan link untuk anda register ke waiting list untuk train the traders. Okay, so waiting list untuk train the traders ni kita akan dahulukan dulu. Untuk anda yang register, kita akan, bila kita confirm venue dan sebagainya, kita akan offer kepada anda dulu dan anda boleh register awal. Okay, mungkin kita akan bagi diskaun special untuk anda yang awal. Okay, kemudian lepas tu kita akan official launch untuk train the traders. Okay, dan kita akan ada harga yang standard kita lah. Memang mahal. Okay, train the traders memang mahal. Okay, dan so hopefully siapa-siapa yang hadir tu akan berikan komitmen yang tinggi untuk belajar, dan saya akan insya-Allah berikan yang terbaik saya dalam program Train the Traders. Okay, so siapa-siapa yang berminat, anda komen berminat. Okay, dan insya-Allah kita jumpa dalam Train the Traders tahun depan bulan Mac 2023. Okay, di Kuala Lumpur atau Shah Alam. Okay, dan satu hari session bersama dengan saya. Okay, alright, so Zamurisan berminat, Zack Tuan Bir berminat, Otai Malaya terbaik. Okay, alright, jadi itu dia. Okay, okay, so ada juga student saya, contoh Tuan A ni, Tuan Azman ni kalau tak silap saya. Tuan Nizam pesan dalam program Train the Traders yang saya hadiri Rabu lepas, fokus dan perlu ada mentor. Okay, selepas balik saya study semula SOP teknik Z yang diajarkan dan beli saham pada hari Jumaat. Alhamdulillah, ini hasilnya. Ini sebagai dorongan kepada rakan-rakan newbie dalam saham, kepada Tuan Nizam Malik dan tim. Terima kasih di atas ilmu dan tunjuk ajar. So, ini profit yang berjaya dijana 9.38%. Okay, so inilah antara result-result yang dihasilkan oleh student yang belajar saham. Okay, Tuan, of course, Tuan Otai Malaya kita yang ada bersama dengan kita buat profit RM6,900. Okay, so semua ni adalah real trade, ya. Real trade, real profit daripada student yang belajar. Okay, jadi siapa-siapa yang belajar, okay, kalau anda, siapa-siapa yang menonton, anda tertanya-tanya, betul ke Tuan Nizam ni ajar boleh buat duit dalam saham? Mungkin anda tak experience lagi lah. Okay, tapi ramai je yang belajar dan mula nampak jalan dia. Okay, dan of course dalam saham ni kita belajar bukannya akan buat profit selalu. Okay, ada masa kita akan loss, ada masa kita profit. Tetapi kalau kita loss, kita akan minimizekan kerugian kita kepada bawah negatif 10%. Macam mana nak buat benda tu, semuanya saya ajarkan dalam program Train the Traders. InsyaAllah akan datang. Okay, kita akan belajarlah semua ni. Simple je, simple method. Okay, dan jangan risau, insyaAllah kalau apa ni rasa susah, okay, insyaAllah saya simplifykan untuk anda. Dan lagi bagus sebenarnya kalau anda tak pernah belajar saham, lagi bagus. Okay, sebenarnya lagi senang nak ajar orang yang zero knowledge. Okay, dan lagi lagi susah nak ajar orang yang belajar saham ni dekat macam-macam kelas. Jadi bila yang ramai yang belajar saham ni, dia attend banyak-banyak kelas ni,
dia datang dengan macam-macam mindset yang salah tentang saham. Jadi dia belajar dekat tempat lain, orang lain tu ajar lain, datang masuk kelas saya ajar lain. Lepas tu dia tak boleh nak terima apa yang saya ajar. Okay, itu masalah. Okay, sebab tu saya suka ajar orang yang newbie, orang yang zero knowledge, orang yang tak tahu apa-apa, orang yang terbuka hati nak belajar dan ikut. Orang yang banyak belajar dekat kelas-kelas ni, dia ada curiosity. Betul ke teknik ni power? Betul ke teknik ni bagus? Betul ke teknik ni betul? Okay, jadi that's why bagi saya nak belajar ni kita kena kosongkan gelas, kita kena open heart, dan kita kena cuba buat sampai jadi dulu. Sebab itulah saya suka orang yang zero knowledge, dan kalau anda rasa anda tak tahu apa-apa, saya insya-Allah akan bantu anda daripada langkah yang pertama. Alright. So sekejap ada komen sekejap. Last sikit saya nak baca komen sebelum saya akhiri sesi live ni. Saya nak sambung main game. Saya nak sambung main game. Alright. Rizal Muhammad Sairi, insya-Allah saya nak bagi anak saya berguru dengan TNM, insya-Allah. Right. So Badrul Hisham, betul kena clear mindset untuk dapat ilmu. Right, terbaik. Alright, jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada malam ni. Diam tak diam saya live dah dekat 1 jam. Borak-borak santai bersama dengan anda semua. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kerana anda sudi menonton saya secara live malam ni, secara ad hoc. Dan kepada anda yang menonton secara ulang tayang juga, terima kasih banyak kerana sudi menonton secara ulang tayang. Dan terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik button share, supaya apa yang saya nak sampaikan kepada orang ramai tentang saham, macam nak buat saham dengan betul ni, sampai ke lebih ramai orang, dan kita dapat ada ramai orang yang buat saham dengan cara yang betul dan dapat jana pendapatan melalui saham. So saya rasa itu sahaja. Mata saya pun dah semakin mengecik ni. Jadi kejap lagi lepas main game saya nak tidur dah, nak rehat. Dan esok saya ada appointment, kena pergi bawa baby boy ke klinik kesihatan, nak kena check sikit, ada kuning sikit. Alright, demam kuning. Tapi insya-Allah hopefully tak ada apa-apa masalah yang berat. Kemudian tengah hari ada solat Jumaat, insya-Allah nak pergi solat Jumaat. Lepas tu petang pukul 5 petang saya ada appointment. Saya ada Zoom meeting dengan somebody. Ada important meeting lah petang esok. Jadi agak sibuk esok. Jadi kalau sempat saya buat live, kalau tak sempat saya akan buat posting secara penulisan. Jadi terus follow saya dalam Facebook Nizam Malik Page. Ini main page saya. Dekat sini saya banyak buat perkongsian, banyak saya share thought saya. Dan selain itu juga anda boleh follow saya dekat TikTok, page Tuan Nizam Malik, Instagram Tuan Nizam Malik page, Tuan Nizam Malik, Instagram Tuan Nizam Malik, dan juga di YouTube channel Saham Mastery, dan juga Telegram channel Saham Mastery. So follow saya dekat official social media saya. Jangan follow scammer-scammer. Sekarang ni aktif balik scammer yang contact orang dekat Instagram, dekat TikTok dan sebagainya. So hati-hati. So hanya berurusan dengan tim saya seperti Cik Madiha, Cik Raihan, Tuan Faizal. So ni tim saya, Cik Airin. Yang lain bukan tim saya, bukan daripada saya lah. So make sure anda berurusan dengan orang yang betul. Alright, so insyaAllah semoga panjang umur dan semoga dipermudahkan segala urusan dan kita boleh jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. So itu saja untuk malam ni. Saya nak sambung main game lagi. Sekejap. Main 1, 2, 3 game. Lepas tu nak rehat. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.